Jadi dekat sini ada nota berkenaan trading range saya buat untuk korang, macam biasalah. Okay. So trading range adalah satu keadaan di mana price terperangkap di antara satu paras harga tinggi dan satu paras harga rendah. Tujuan untuk mengenal trading range adalah untuk memudahkan kerja kita sebagai seorang trader dalam mencari trading edge. Trading edge ni bahasa mudahnya adalah cara pendekatan kita untuk masuk dalam pasaran pada posisi yang berpotensi untuk menjanakan pendapatan untuk kita. Jadi untuk trading range ni sebenarnya dia akan membantu kita mencari kita punya trading edge. Trading edge ni macam daripada sebesar-besar setup, seluas-luas market, macam mana kita nak cari dia punya bucu, macam mana kita nak cari punya edge, di mana kita punya risk boleh minimize dan profit dapat kita tingkatkan lagi. Okay, itulah dipanggil trading edge. Okay, so dekat sini korang boleh nampak ada satu trading range. Okay, so dekat atas ni adalah paras harga tinggi dan dekat bawah ni adalah paras harga rendah. Dekat sini adalah harga semasa. So apa yang lagi rendah daripada harga semasa, kita panggil harga paras rendah lah. Tapi harga paras rendah kat sini bukannya SNR biasa. Kita kena tengok juga dia punya trend, dia punya high low. Nanti saya akan tunjuk macam mana. So dekat dalam trading range ni, daripada tinggi, ni harga tinggi, kita copy sikit lah. Sini harga tinggi, sini harga rendah. Okay, so jarak di antara harga tinggi ke harga rendah ni kita panggil sebagai trading range. Jadi kita nak masuk buy ke sell ke, kita akan fokus dekat trading edge. Tapi kita belajar dulu trading range tu macam mana. Di atas adalah gambaran trading range di mana harga semasa terperangkap di antara satu paras harga rendah dan satu paras harga tinggi. Betul tak? Ni harga semasa, dia terperangkap dalam harga tinggi dan harga rendah. Padahal sama je nota dua ni. Saya pergi copy pula. Okay, tak apa. So sini harga tinggi, harga rendah, harga semasa yang terperangkap. Ini dia berada dekat dalam satu range. Jadi mid range. Mid range ni apa? Mid range ni yang dekat tengah-tengah ni. Nampak tak? Mid range, dia duduk dekat tengah-tengah trading range ni. Mid range pula merupakan satu paras harga di pertengahan di antara harga paling tinggi dan harga paling rendah di dalam range. Dia bukannya harga paling tinggi, paling pucuk, paling tinggi tu. Dia tinggi lagi daripada bukit. Dia dekat dalam sesuatu range saja. Nanti saya akan cerita dekat korang macam mana kita nak tentukan range. Cara mudah untuk mengenal pasti mid range adalah dengan menggunakan tools Fibonacci retracement dengan mengikut marking high low market structure. Marking high low apa? High, low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, lower low. Dekat sini tak kira sebab apa, dia tidak break. Jadi bila dia pecah, dia akan buat lower high macam ni. So trading range tu kita ambil daripada mana? Kita akan ambil daripada lower high ke lower low. Kalau dekat sini kita akan ambil dekat mana? Dekat sini dengan dekat sini. Okay, kita ambil low, higher high. Lepas tu dekat antara ni kita akan cari entry dia lah. Okay, nanti saya akan explain dengan lebih detail lah. So dekat sini kita kena guna tools Fibonacci retracement untuk tahu berkenaan mid range. Mid range ni duduk dekat 50%. Betul tak? Ada tulis. Ni simple word, dia duduk dekat level 50%. So kita guna Fibonacci nanti kita akan cari level 50%. Jadi untuk mudahkan explanation ni, kita tengok dekat chart lah. Okay, dekat sini kita ada silver. Okay, so kita marking lah dulu dia punya high low. Okay, so kat sini kita ada high, low, higher high, higher low. Lepas tu dia ada higher high tak? Kalau tak ada higher high dekat sini tak boleh jadi higher low kan. So dekat sini kita nampak kat sini dia melakukan breakout. Dia breakout kat mana? Dia breakout dekat sini. Okay, so kat sini dia tak jadilah kan. So dia jadi high, low, higher high, lower low terus. So lower low ni adalah petanda perubahan trend lah. So bila dia ada petanda perubahan trend, bila korang nak sell ke apa, agak berisiko. Tapi untuk topik hari ni saya nak ajar berkenaan tarik Fibonacci retracement. So dekat sini kalau korang nampak ni adalah Fibonacci retracement. Kalau dekat komputer korang tak ada, korang pergi dekat paling hujung ni, sebelah cursor ni ada macam satu warna kelabu ni, korang right click, lepas korang customize, lepas korang cari perkataan Fibonacci retracement. Dekat bahagian, pastikan dia dekat bahagian selected. Kalau tak ada dekat bahagian selected, dia akan duduk dekat bahagian available. So korang cari mana Fibonacci retracement. Fibonacci retracement, korang tekan insert ataupun double click. So insert, lepas tu korang tekan close. So bila korang insert, dia akan keluar dekat sini lah. So korang tekan Fibonacci retracement tu. So kita nak tarik daripada bawah. Daripada bawah ni, paling bawah lah, mana price paling bawah ke price yang paling tinggi. Okay, okay.
kita pendekkan sikit. Tak boleh, memang dia bagi panjang. Okay, so kalau korang tengok dekat sini ada kosong, kat bawah ni 100. Itulah. Kalau nak cari setup sell, kita akan tarik daripada bawah ke atas. Kalau buy, daripada atas ke bawah. Tapi sebenarnya tak kisah pun sebenarnya, sebab kita nak cari level 50% sahaja. So level 50% dekat sini. Ni adalah 50%. Dekat sini, hujung ni sampai sini adalah high range dengan low range. Lepas tu ni adalah mid range. Sini adalah dia punya mid range. So kalau korang nak entry dekat mid range, lebih kurang korang dapat entry dekat sini lah, di pertengahan entry. Tapi level 50% ni korang cuma nak tahu dia dekat tengah saja, bukannya maksudnya korang nak cari entry ke apa. Macam saya, kadang-kadang korang tak nampak pun saya tarik Fibo, sebab saya dah terbiasa. Saya dah biasa tengok. So kalau korang dah praktis lalu, sebenarnya dah tak payah pakai Fibo. Korang dah ada cara ni kan. Okay, macam gitu lebih kurang. Dah ada dalam mata dah semua ni. Okay, so dekat sini contoh dia macam simple sangat kan. Kita try cari pair lain pula. Okay, contoh dekat GBP Chef, dekat H4, ni macam lebih kurang kita live trade lah. Macam mana kita nak tarik dalam real time. Okay, so kita tanda mana kita try ambil yang daripada kecil ni lah. Okay, ni kita ignore je dulu. Okay, so ni high, low, high, high low, high, low, high. Dia ada breakout Lepas tu dia buat lower low kat sini. Dia buat structure breaker dekat sini. So kita nak ambil macam benda yang berisiko yang tadi So kita ambil yang paling rendah kat sini, tarik pada bawah dengan yang paling tinggi sampai sini. Kita tanda ikut range saja. Range sini dengan range sini. Kita tandakan 50% level dekat sini 50% kan. 50% dekat sini. Okay, ni adalah level 50%. Kalau korang tengok dekat sini dia turun, lepas tu dia naik, dia break dia sekali kan. Ingat tak kita belajar pasal correction kan. So bila correction, maksudnya dekat sini kita cancel lah. So kita cancel dekat sini. Lepas tu dia ada break yang baru dekat sini. Kalau korang tak faham, tolong tengok siri yang lepas tau. Siri yang lepas saya dah explain pasal benda ni. So bila dia pecahkan, dia dapat lower low dekat sini lah. So dekat sini ada high, low, high, lower high, lower low. So sekarang ni kita ada range yang baru. Range yang baru kita dekat sini, dekat sini. So sebelum kita nak tunggu yang paling atas ni, kita akan entry dekat middle range dulu. Sebab kalau korang tunggu kat atas ni, kemungkinan dia terus turun. Sebab kebiasaan market dia ambil dekat 50% ataupun lebih kurang area macam tu. Kadang-kadang lah dia akan pergi sampai atas ni, dan tu pun dia akan ada kriteria dia untuk dia sampai ke situ. Jadi kita kira kan, ni kita delete balik, kita ambil baru. So ni untuk sell kita ambil point paling bawah, shadow paling rendah. Lepas kita ambil point paling tinggi, sampai situ. Okay, jadi kita tengok 50% kat mana? 50% dekat sini. Nampak? Dapat entry macam tu. Tapi untuk video kali ni kita bukannya nak cari entry dekat 50%. Kita nak tahu trading range je. Dekat mana dia punya range. So sini adalah range antara harga paling rendah dengan paling tinggi dalam sesuatu range. Dan ni pula adalah level 50% ataupun mid range daripada kedua-dua ni. Dia di tengah-tengah. Ni yang saya cuba nak bagi tahu dekat dalam nota yang ni lah, berkenaan trading range. Tambahan daripada lakaran di atas, kita juga boleh mencari paras pertengahan di upper lower mid range. Upper ataupun lower mid range dengan bantuan tools Fibonacci retracement untuk mencari paras 50%. So selain daripada yang kita dah bahagi setengah tadi 50%, di antara mid range ke lower range tu pun kita boleh kira lagi dia punya 50%. So dekat bahagian ni kita akan panggil level dia sebagai lower quartile range. Yang atas ni kita akan panggil upper quartile range lah. Upper quartile range. Susah tu nak sebut. これなんですかね。リフリガレーター。 Okay, ni bukan teknik saya ni statistik. Dia guna ilmu matematik sikit. So macam mana kita nak faham, nak lukis lower quartile range ni, lower quartile ke upper quartile ke tak kisah. So di antara 50% sini ke sini, ni adalah 0 ke 50, ni adalah 50 ke 100 sampai ke sini. So kita akan ambil lagi satu Fibonacci ni, kita akan tarik sampai sini. Okay, so kita akan ada, kita buat warna merah pula. So warna merah dekat sini, so kita tandakan. So atas ni adalah high price within range, ni pula adalah low price within range, ni pula adalah mid range,
Ni pula adalah apa, quartile range. So 50% dekat bawah kita tarik lah ni. Kita tarik sikit. Dia 50%. Dia tujuan Fibonacci ni untuk ukur je. Dia bukannya ada benda-benda penting macam Holy Grail ke apa, tak ada. Saya guna dia untuk ukur saja. Ni pun saya guna untuk explain je sebenarnya. Kalau saya trade, saya takkan guna pun Fibonacci ni. Fibonacci ni untuk saya explain dekat korang lah 50% dekat mana. Okay, ni pun kita dah boleh alih. So bila kita alih, nampak lagi clear kan, tak ada garis-garis dah. So dekat area-area ni kita akan melakukan trade. So bila break, kadang-kadang saya akan cari, pertama sekali entry saya akan trade dekat lower quartile. So lower quartile ni dia akan datang balik kat sini, nampak tak? Saya guna apa warna biru ni lah. Korang nampak tak? Dia pergi dekat lower quartile dekat sini, lepas tu dia turun sikit. Dia turun the gap dalam 40 pip. Lepas tu dia naik balik. Lepas tu dia pergi dekat mid range pula. So mid range ni dia turun sikit. Lepas tu tak tahulah dia nak turun ke tak. Benda macam tu kita tak boleh kawal. Tapi saya tahu trend dia nak turun, trend dia nak sell. Tapi dekat mana saya nak masuk? So saya akan masuk dekat level-level ni. Sama ada saya akan tunggu dekat paling atas, upper quartile, mid range, lower quartile ataupun low price. Antara 5 ni saya akan pilih salah satu, tapi berperingkat. Kalau saya punya lower quartile ditembusi ataupun kena stop loss, saya akan tunggu dekat mid range. Saya tak akan terus tukar pair, terus lari cabut daripada pair ni, takut ke apa ke, tak ada. Kita akan tunggu-tunggu dekat area ni. Sebab apa? Kita dah confirm ada trend, cuma kita nak masuk. Tapi kalau dia nak berubah trend, 5 tempat lah kita kena lipat. Tu adalah kelemahan dalam sistem. Tak ada sistem yang sempurna. Tapi at least tak adalah kita hold floating sampai sini. So dekat setiap level ni ada juga trading edge. Maksudnya dekat mana sebenarnya kita nak masuk. Contoh dah sampai dekat lower quartile, sebenarnya dekat sini tak valid pun nak masuk. So dia ada tanda-tanda dia di mana kita akan belajar berkenaan trading range. Jom kita tengok nota. Seperti yang saya terangkan tadi pada awal video, kefahaman dalam mengenal pasti trading range adalah untuk memudahkan pencarian trading edge dalam kerja kita. Dekat sini adalah cara untuk mencari trading edge berpandukan trading range. Okay? Jadi macam mana kita nak gunakan trading range yang kita belajar tadi kan? Tarik Fibo, nak cari 50% semua untuk mencari trading edge. Kat sini dia tulis to be continue.